Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berhormat sekalian, sekali lagi kita bersama dalam program Aura 13 sempena dengan pemilihan UMNO tahun 2013 ini. Sebagaimana yang lepas-lepas kita paparkan beberapa personaliti besar yang sedang bersama-sama berentap untuk merebut beberapa jawatan, sama ada dalam puteri, dalam pemuda, dalam wanita dan juga jawatan di peringkat majlis tertinggi. Kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita paparkan seorang daripada calon wanita yang akan juga bergelut untuk merebut salah satu daripada spot dalam majlis tertinggi. Calon itu tidak lain dan tidak bukan, saya nak sebutkan namanya ialah Datuk Hamidah Osman yang bersama dengan saya pada hari yang berbahagia ni. Selamat datang, Tok. Apa khabar, Tok? Baik. Oh, merah, Tok. Ini merah warna UMNO, Tok. Okey. Tok, sebagai permulaannya, Tok, kalau boleh Datuk sikit dalam masa 1 minit itu, Tok, kalau misalnya bagi tahu para audiens kita yang sedang mengikuti program ini, Tok, siapa sebenarnya insan yang namanya Datuk Hamidah Osman ini? Okey. Saya sebenarnya ini merupakan Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia, dan pada 15 Julai itu saya telah diberi mandat amanah untuk menjadi pengurusi Tekun Malaysia lah. Dan sekarang ini pelibatan saya dalam parti itu bukanlah baru, Tok. Saya bermula bergiat dalam UMNO ni ketika umur saya 22 tahun. So hari ni kalau nak kira umur saya dah 30 tahun, Tok. Saya bersama-sama dalam parti, dan ketika saya umur 20 tahun saya dah merupakan ketua wanita cawangan. Masa tu saya masih memegang ketua wanita cawangan tu sehinggalah pemilihan baru-baru ni saya lepaskan setelah 30 tahun. Jadi pelibatan saya dah agak lama. Ketika umur saya 27 tahun, saya sudah merupakan ahli jawatankuasa UMNO bahagian. Umur saya 29, saya mencuba naik ketua wanita UMNO bahagian. Dan saya, nombor ahli saya 530. 530. Iaitu saya merupakan 10 orang penaja ketika UMNO diharamkan penubuhan semula. Saya dilantik antara 10 orang di setiap bahagian untuk menaja balik UMNO. Itulah sejarah pelibatan saya, dan saya menjadi adun pada tahun 2004 hinggalah tahun 2013, di mana baru-baru ni saya bertanding. Saya mungkin kerana tsunami Cina ni, dan kawasan saya pun majoriti Cina, dan mungkin kerana kelantangan saya tu berdebat dengan DAP sekali, dan saya mungkin dendam yang ada tu, dan mereka tunjukkan dalam pilihan. Tapi namun itu tidak memadamkan semangat saya untuk terus memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Okey, terima kasih. Itulah latar belakang Datuk Hamidah Osman yang saya rasa kalau dipetik daripada latar belakang itu memang darahnya, dagingnya adalah UMNO. 30 tahun dalam UMNO, sejak berumur 20 tahun, tuan-tuan dan puan, sudah memegang jawatan di cawangan, 27 tahun di bahagian dan sebagainya. Sampailah menapak hingga memegang jawatan Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia. Dan dalam lapangan korporat pula telah diberikan satu tanggungjawab baru-baru ini, iaitu menjadi pengurusi tekun. Salah satu daripada agensi yang dizahirkan oleh kerajaan semata-mata untuk menentukan Bumi Putera mempunyai tempat yang istimewa dalam lapangan ekonomi dalam negara kita ni. Tok. Dan Datuk, saya mungkin bila beri saya untuk menjadi pengurusi tekun ni bersesuaian dengan saya punya latar belakang akademik. Bukan, saya juga seorang accountant. Dan daripada UiTM, dan bila bidang ekonomi keusahawanan memanglah bidang saya lah, Tok. Cantik. Jadi, Tok, kita cuba kita tumpukan dulu kepada tekun ni, Tok, kepada usahawan. Jadi gaya Datuk, cara duduk tu, Datuk tak bagi tahu saya pun saya nampak gaya orang accountant ni. Dia lain. Dia duduk accountant ni, Tok, dia punya lain, Tok. Lain sikit, Tok. Daripada orang perancang bandar macam saya ni, dia lain. Okey, Tok. Jadi kita nak melahirkan tekun telah diamanahkan, Tok, dengan berikan peruntukan yang agak besar. Baru-baru ni dalam memperkasakan usahawan Bumi Putera, kaum Bumi Putera, tambahan peruntukan telah diberikan kepada tekun bersama dengan agensi yang lain, iaitu 30 bilion telah di-reservekan untuk memajukan kaum Bumi Putera ini. Jadi Tok, sebagai permulaannya, apa agenda besar
yang Datuk tengok dalam masa 2 bulan menjadi pengurusi tekun ni, apa agenda besar yang dapat diteropong di depan yang Datuk fikir sekarang ni nak dilaksanakan? Cuba bagi tahu para penonton, khasnya perwakilan yang sedang mengikuti siaran ini tu. Untuk pengetahuan Datuk juga, saya juga merupakan ahli Majlis Tertinggi yang dilantik sekarang ni. Dan sebenarnya ketika kita kalah dalam mesyuarat MKT yang pertama pun, saya telah menyuarakan bahawa sudah tiba masanya kita membalas balik jasa, terutama pengundi-pengundi Melayu yang atas undi Melayu lah hari ini Barisan Nasional berjaya menubuhkan kerajaan. Kita kena lihat balik prospek ekonomi mereka. Dan saya juga rasa mungkin kita kena tengok balik kesilapan yang telah kita buat, di mana kita telah mansuhkan Kementerian Pembangunan Usahawan tu. Dan sekarang ini kena tiba masa balik, kita tubuhkan balik. Dan selaras dengan agenda yang Perdana Menteri baru ni nak memperkasakan ekonomi Bumiputera. Dan kalau betul kerajaan serius nak buat, saya ingin mencadangkan bukan sekadar meletakkan teraju bawah Jabatan Perdana Menteri, tapi kita kena lebih serius lagi dengan mewujudkan Kementerian Pembangunan Usaha. Kementerian Pembangunan Ekonomi Bumiputera. Bukan sekadar usahawan, tapi kena ekonomi sekali. Saya nak mencelah sikit. Tadi saya tak berapa berkenan perkataan kalau government serius. Datuk kena menjadikan mereka serius tu. Ya, inilah dia peranan saya. InsyaAllah kalau saya dilantik sebagai ahli MKT, saya akan perjuangkan. Dan hari ini saya sudah bersuara. Saya telah bercakap dengan pemerintah tadi dekat TV. Saya memang akan membawa misi ini dan saya mau melihat ia menjadi satu realiti, dan dengan sokongan yang diberikan, mandat yang diberikan oleh pemilik-pemilik, oleh perwakilan-perwakilan nanti, saya akan lebih bersuara lantang lagi untuk memperjuangkan satu kementerian khusus untuk ekonomi Bumiputera. Okey, Tok. Tak salah saya jawapan yang telah diberi oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri yang berkaitan, Tok. Kenapa Kementerian Pembangunan Usahawan itu sudah ditiadakan? Dia kata dulu kita khusus kepada kementerian, sekarang we spread over. There's a couple of other kementerian, dia kata, tak salah saya, 8 ke kementerian dan agensi besar yang bertanggungjawab untuk memajukan usaha-usaha Bumiputera ni. Jadi maknanya Datuk lagi masih nakkan satu kementerian dulu, Nun ini satu kementerian, ambil ini pertemukan, kau fikirkan ini, yang lain buat kerja-kerja yang lain. Macam tu ke tu? Soalnya macam itu. Sekarang ni Datuk tengok, Marah satu kementerian, Tekun satu kementerian, Amanah Ikhtiar satu kementerian, Pembangunan Usaha. Dia dah ribu terhabu. Dan dia dah tak jadi core business of that kementerian itself. Dia dah jadi secondary business. Dan saya melihat jika betul kalau kita nak buat, ia lebih efektif kalau it all goes under one roof. Dia akan menjadi KPI menteri itu dan dia akan menjadi benchmark ataupun kejayaan. Sekarang ada satu kementerian yang khusus melihat dan itu jadi dia punya KPI. So saya rasa itu lebih efektif rather than you bagi. Contohnya hari ini kita baru letak teraju. Teraju melihat daripada luar, teraju tak boleh interfere into the kementerian. Kan? Dan teraju have to manage with so many kementerian in order nak monitor benda tu. Why not you put under one roof? Seorang dia bertanggungjawabkan dan he be responsible. Kejayaan kegagalan adalah di bahu dia. Dan I see that is more effective. Okey. Datuk yang apa ni Datuk menyebutkan tadi, saya dah boleh beli dah ni. Saya dah boleh beli Datuk punya idea. Sebab Datuk kata kalau misalnya dipecah-pecahkan kepada kementerian dan agensi-agensi, akhirnya phenomenon ialah very uncoordinated. Dan itu tak sedap. Yang sedap Datuk kata tadi, akhirnya sepatutnya jadi primary, dia jadi secondary. Jadi Datuk hendak untuk Bumiputera ni dia mesti primary. Maknanya primary dari segi kementerian, primary dari segi pemikiran, primary dari segi perancangan dan primary dari segi impak yang akan timbul daripada itu. Betul, sebab kita tidak ada masa. We don't have enough time. So saya rasa saya tengok kena letak bawah kementerian seriously dengan dia punya blueprint, jelaskan dia punya arah tuju and we go for it. Sebab hari ni setelah yang Amat Perdana Menteri, saya kata dah hampir sebulan menyatakan untuk berkasa. Saya tak nampak pergerakannya di bawah. Saya tak nampak ia disahut oleh satu menteri pun tak cakap apa-apa mengenai muka akademik. Masing-masing mungkin sibuk pemilihan, itu soal lain. Tapi soal tugas mereka kata orang kena buat. Saya tak nampak pun ia disahut oleh kementerian yang so-called Datuk kata banyak tadi yang kata yes, we want to do this, you want to do that. Tak ada. So saya masih melihat perlu ada under one roof, under one minister untuk melihat benda ni.
Tok, saya nak tanya satu perkara. Now Datuk sebagai pengurusi Tekun, Tok. Ya. Tekun pun telah diberikan satu tambahan yang agak besar dalam memperkasakan Bumiputera dalam ucapan Perdana Menteri baru-baru ni, Tok, ya. Saya nak tanya Datuk, setakat dalam kajian sedikit yang saya buat, Datuk, saya pun ada terlibat membuatkan kajian-kajian mengenai usaha Bumiputera ni. Kita dapati itu rate ataupun nisbah kegagalan, Tok, ya, nisbah kegagalan jauh daripada mengatasi nisbah kejayaan. Dan Datuk pun sekarang ni sudah tahu sebagai seorang accountant yang terlibat dalam ekonomi, Datuk pun dah tahu kenapa mereka gagal. Okey, melalui Tekun, Tok, melalui Tekun, apa satu dua perkara yang Datuk nak buat untuk menentukan supaya fenomena kegagalan itu tidak berterusan berlaku pada usaha Bumiputera? Okay. Saya nak maklumkan sebenarnya kalau kita lihat, saya lihat dari Tekun, soal kegagalan itu tak tinggi tu sebab kita punya NPL cuma 18%. Maknanya kegagalan membayar orang tu cuma 18% dan Tekun berjayalah membuat kutipan. Dan di segi Tekun pula tu, kita mendapat peruntukan setakat ini daripada kerajaan pusat secara berperingkat-peringkat berjumlah 1.7 bilion setakat ini. Tapi bukan dapat sekali. For the past 15 years, 15 tahun, jumlahnya 1.7 bilion. Tetapi duit yang dapat kita plowback ataupun duit yang floating dengan pinjaman sekarang ada 2.8 bilion. Bermakna 1.1 bilion duit bayaran balik itu telah berjaya kita masukkan balik dalam pasaran untuk peminjam. Jadi for track record. Namun saya setuju dengan Datuk tadi, untuk kita memastikan kejayaan, kita kena ada program susulan. Satu, sikap yakin diri, sikap berani. Lagi satu, kita tidak boleh menceburi perniagaan konvensional je tu. Kita kena lihat satu benda outside the box. Contohnya hari ini saya melihat bisnes online. Bisnes online tu saya dah buat kajian, kita dah ada rekod bisnes online. Setakat itu, orang yang mempunyai akaun Facebook 1.1 bilion. Orang yang ada akaun Twitter 350 million. Jumlahnya 1.4 bilion. Dan ini merupakan satu pasaran baru tu. Kalau kita buat bisnes online, maknanya bila kita masuk kita punya produk, kita akan didedahkan kepada kita boleh outreach 1.4 bilion customer just dengan satu klik. Ini adalah satu bidang lagi yang Tekun nak venture itu. Dan semalam kita dah satu program dengan Sohonista, kita dah ada perjanjian kerjasama strategik. Sohonista ni small office, home office wanita, mana kita nak galakkan wanita-wanita di rumah selain daripada menjaga anak, mereka juga menjana ekonomi, ada pendapatan sendiri. Oh, Tok. Sekarang ni bisnes online, tapi oleh kerana masa tak mengizinkan segmen yang pertama ni, kita buat bisnes offline, Tok. Offline, sekejap. Okey, kita berhenti sementara. Para penonton dan mati sekalian. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia.
Para penonton yang hormati sekalian, kita bersama dengan Datuk Hamidah Osman, calon Majlis Tertinggi UMNO pada masa yang sama ialah pengurusi tekun, iaitu satu agensi untuk membantu dan menjayakan usahawan-usahawan Bumi Putera dalam lapangan perniagaan mereka. Saya nak sambung ni Tok tentang dengar cerita lah. Sejak Datuk masuk dalam tekun ni, Datuk dah terfikir untuk menengahkan satu idea. Mungkin idea itu sambungan yang lama atau idea itu idea baru dan sebagainya. Idea itu kononnya Datuk nak bawa tekun ini ke satu persada lagi, iaitu pergi ke pusat-pusat pengajian tinggi, universiti-universiti dan sebagainya. Apa rasionalnya Tok ya? Apa yang Datuk kata tu saya cuba simplifykan words-nya, saya panggil tekun masuk kampus dah. Tekun masuk kampus. Sebab mudah untuk orang tahu yang apa the whole concept. Kalau kita sebut perintis semua, perintis apa semua. So saya rasa saya simplifykan tekun masuk kampus. Sebenarnya kita sekarang ni ialah peranan tekun itu sendiri. Kenapa kerajaan wujudkan tekun tu? Kerana kita nak membantu usahawan-usahawan Melayu. Dan dalam masa yang sama kita melihat prospek pelajar-pelajar ni, mahasiswa ni, kita sekarang ada masalah of job market tu. Banyak yang keluar menganggur dan they got lost, dan ini membuatkan hatred, kebencian kepada kerajaan kerana tidak dapat menyelesaikan masalah kan. Sedangkan sebenarnya kalau kita boleh dedah ke mereka satu bidang lain selain daripada keluar untuk cari kerja, sebenarnya pelajaran itu bukan sahaja untuk kerja, tapi ia boleh digunakan untuk berniaga. And knowing them, they are very innovative, pelajar-pelajar yang dia orang ni got a lot of ideas. Dan kalau dia orang masuk usahawanan, dia melihat usahawan itu different prospect. Kalau misalnya orang jual goreng pisang yang dibuat oleh orang goreng pisang biasa, lain. Tapi kalau goreng pisang yang dibuat oleh pelajar universiti, mungkin lain. Dia kata campuran honey, campur value added. Jadi saya rasa perlu satu program supaya tekun masuk kampus, di mana kita memperkenalkan keusahawanan kepada pelajar-pelajar. Dan alhamdulillah sebenarnya tekun pun dah merancangkan. Kita dah untuk first year dengan 3 tahun terakhir, kita dedahkan mereka dengan sifat keusahawanan. Dan bila mereka towards the final year, kita akan bagi dia loan. Untuk individu kita bagi RM50,000, untuk grouping kita bagi RM100,000 untuk mereka mula perniagaan. So kita harap dengan ini boleh membantu mereka. Dan kurang-kurangnya kebencian diorang kerana kerajaan tak menyelesaikan masalah dapat kita selesaikan, mana kita dedahkan mereka. Satu lagi feel yang hidup ini bukan keluar bukan nak kerja, tapi sebenarnya you boleh buat berniaga, and we help you, giving you the fun. Okey, Tok, cerita tentang usahawan ni, termasuk usahawan jom masuk kampus ni Tok ya. Biasanya kalau kita baca dalam literature Tok ya, paling tidaknya dia ada 3 komponen Tok. Pertama ialah dana yang membantu, yang ini tekun buat. Yang kedua Tok, bagi dana saja tak cukup, maknanya bimbingan. Yang ketiga tu ialah dalam bimbingan tu pula ada 2. Satu ilmu dia, satu skills. The knowledge and also the skills itu. Jadi dalam hal tekun dalam Datuk ni yang Datuk nak bawa dalam Majlis Tertinggi UMNO ni Tok ni, macam mana Datuk hendak supaya usahawan tekun ni akan disebut-sebut menjadi household words Tok, dibandingkan dengan yang lain-lain, hasil daripada kedatangan Datuk Hamidah Osman di tekun tu. Itulah, kita dah tengok tu Tok, dan saya setuju tu Datuk kata di segi dana, di segi bimbingan, kita dah ada framework dia. Dan mungkin kalau Datuk boleh jadi kita punya advisor lagi bagus, dan sebagai motivator, macam mana nak motivate benda ni, because we are very open kan. Dan memang apa yang Datuk kata tadi itu telah diambil sebagai satu intipati untuk kita jana. Bagaimana kita akan terapkan dari segi dana, kita akan bagi, tapi di segi tadi kata dari segi the skill itu akan kita bimbing. Dan saya mencadangkan kepada tekun supaya kerjasama ini jangan antara tekun dengan mahasiswa saja, libatkan bahagian high awal pelajar. Kan, maknanya awal pelajar juga menjadi penasihat dan pembimbing untuk mereka memulakan perniagaan. So dengan ada kerjasama begini, saya yakin ia akan membuahkan hasil yang boleh membanggakan. Tok, ada satu macam fitnah terhadap tekun ni Tok ya. Dia mengatakan tekun ni UMNO untuk orang UMNO aja, keliling-keliling UMNO, alat UMNO, sebagai orang yang akan berada di majlis tertinggi Tok. Tok, macam mana Datuk nak menepis elemen ini Tok? Saya saya dah lama dalam politik. Pada saya apa juga isu yang berlaku ada pro and con.
Tapi selalunya pembangkang ni bila dia attack tu dia dah nampak effectiveness lah. Kalau dia tak nampak benda tu tak efektif, dia tak kacau. So dia dah nampak dah sebenarnya peranan Tekun. So in other words, I boleh katakan it's a credit to Tekun bila dia sudah mula attack Tekun. Sebenarnya saya tak nampak. Tekun asalnya memang ditubuhkan pada tahun 98 hasil konvensyen Bumi Putera Melayu yang dianjurkan oleh UMNO Pulau Pinang tahun 1994, di mana Tekun ini diwujudkan kerana ada permasalahan ketika bila usahawan-usahawan Melayu nak mula perniagaan, dia cari alung, dia cari ceti, dan kita melihatkan kena ada satu tabung alternatif untuk orang Melayu. Jadi dengan itulah pada 1998 ditubuhkan. Jadi kita kata Tekun ini adalah anak kandung UMNO kerana ia lahir daripada puan-puan pemimpin-pemimpin UMNO ketika itu. Tetapi dalam soal pembiayaan kita bagi, tidak pernah ada sesiapa orang yang bukan dari ahli UMNO yang datang kita tolak. Kita tak pernah ada. Malah kita kata Selangor, negeri pembangkang, tahun ini je dah dapat 77 juta tu. Selangor saja. Dan itu top on the list tu. Saya ada senarai dia. Itu Selangor 77 juta. Kelantan pun dapat tu. Dapat Kelantan top 10, nombor 6 kita bagi. So Perak pun jatuh ke bawah. Jadi soal kata ada diskriminasi bagi budak orang itu satu fitnah lah tu. Pernah ditanya tak tu kalau orang datang tu nak memohon tu, kamu ni ahli UMNO ke tidak? Kita tak pernah tanya tu. Tapi saya dengar ada kerajaan negeri yang tanya. Saya tak nak sebut lah. Cari sendirilah kan. Okey Tok. Sekarang ni Tok, kita ketepikan sebentar ni Tok. Saya pun dah Tok banyak sangat tengok angka ni. Accountant dia suka tengok angka Tok. Saya suka tengok perkataan Tok. Okey Tok ya. Yang berikutnya ni kita tentang pemilihan UMNO ni Tok. Pemilihan UMNO. Sejak 2009 dirangka satu metodologi baru untuk memilih UMNO atas nama mendemokrasikan sehingga siapa pun boleh masuk dalam pertandingan dengan syarat-syarat yang minima Datuk ya. Dan sekarang ni daripada 2,500 menjadi 164,500 orang yang akan mengundi. Datuk, apa persepsi dia? Saya nak tanya, apa pandangan Datuk tentang perubahan yang berlaku di Datuk? Saya rasa ia satu perkara yang baik. Kerana sekurang-kurangnya kalau dulu ada persepsi yang mengatakan kita menyekat peluang-peluang anak muda, hari ini kita terbuka untuk menjadi ketua bahagian, ketua bahagian, siapa saja asalkan ahli UMNO 3 tahun boleh jadi. Malah untuk bertanding jawatan presiden cuma memerlukan ahli jawatankuasa sebagai sepenggal. Jadi ini satu keterbukaan yang baik. Dalam masa sama kita beri pula pada hampir 160,000 orang untuk memilihkan. Jadi sekurang-kurangnya saya lihat untuk isu politik wang yang dibangkit-bangkitkan dulu dapat diminimaliskan. Cuma ada timbul masalah kempen. Ada yang kata patut diberi berkempen, ada yang patut tak berkempen. Pada saya ada pro and con juga. Kerana kata kalau tak diberi peluang berkempen, hanya yang popular akan dapat tempat. Tapi Tok, kalau beri peluang berkempen pula, orang yang berduit je dapat tempat. Macam saya tak berduit ni, tak mampu nak bagi makan sampai 150,000 orang. Jadi ini ada satu benda yang subjektif lah. Yang penting kita mahu menunjukkan, saya setuju UMNO sekarang nak tunjukkan kita bagi seluas-luasnya. Dan pemilihan kali ini adalah betul pemilihan akar umbi yang dipilih oleh peringkat cawangan itu sendiri. Tok, satu komplain yang kita baca sampai sekarang ni Tok ya, tentang masa yang diperuntukkan dalam masa 3 minggu ni Tok untuk bergerak ikut zon. Habis Selangor wilayah nak bergerak pergi Perak, habis Perak pula nak bergerak pergi ke Melaka, habis Melaka nak bergerak ke Kelantan, ke Sabah Tok. Dia kata ada sampai masuk hospital Tok. Kalau yang saya baca dalam blog lah, ada sampai masuk hospital tak dapat mengikuti pergerakan yang sedemikian. Apalagi mereka yang masuk dalam kumpulan saya ni 60-an ke atas ni tu, dia punya terhad sedikit lah, napeh pun tak apa nak ada tu. Macam mana tu? Saya rasa mungkin kita baru, jadi kita buat banyak keadaan tergesa. Saya pun secara peribadi pun saya rasa saya tak berapa bersetuju lah dengan cara roadshow ni. Ada baik, ada bagusnya. Kerana bila kita suruh perhubungan negeri buat roadshow ni, calon seolah-olah wajib pergi. Kalau calon tak pergi, dia kata calon tak minat. Tapi sebenarnya kalau kita pergi pun, sekadar pergi just nak perkenalkan calon, contoh saya calon 43, saya pun berdiri. Itu saja. Saya tidak ada ruang nak berkomunikasi dengan perwakilan, apa misi saya, visi saya, dengan masa yang begitu terhad.
Mungkin kali ini first time kita baru nak buat. Tapi in future, saya rasa elok kita bagi masa yang lebih panjang supaya setiap calon itu ada diberi kesempatan untuk berucap, untuk menyampaikan hasrat, misi dan visinya untuk dinilai. Dan saya ucap terima kasihlah pada IMR today. Sekurang-kurangnya saya ada satu ruang untuk saya berkomunikasi dengan kurang-kurangnya 150,000 yang di bawah itu. Apakah tujuan saya nak menawarkan diri. Tok, satu lagi Tok ya. Datuk nak bertanding majlis tertinggi ya. Dan roots Datuk, akar umbi Datuk, akar tunjang Datuk ialah wanita UMNO. Okey. Sebutkan kepada para penonton dan terutama perwakilan yang kebetulan mengikuti siaran ini Datuk. Untuk wanita UMNO, apa satu perkara yang Datuk nak buat? Untuk UMNO keseluruhannya, apa satu perkara nak Datuk buat dan Datuk cadangkan dalam mesyuarat pertama Majlis Tertinggi UMNO nanti Datuk? Saya sebagai wanita tentulah saya nak meneruskan perjuangan wanita. Saya nak meneruskan perjuangan wanita. Saya mahu suara wanita, hasrat wanita, hajat wanita dapat dibawa ke Majlis Tertinggi. Itu yang pertama yang saya nak buat. Yang kedua, saya macam saya kata tadi tu, saya melihat keusahawanan, satu bidang keusahawanan ini, ekonomi ini perlu dilihat secara serius untuk saya bawakan dalam Majlis Tertinggi untuk didengari oleh Presiden sendiri supaya tindakan segera dapat diambil hasil daripada apa juga cadangan dan idea yang saya akan bawa dalam Majlis Tertinggi itu nanti. Tok, daripada 25 tu yang tempat yang nak direbut tu 9 wanita, 8 ke tadi? 8 wanita masuk ke. Harapan Datuk berapa orang wanita yang patut menang supaya representation wanita tu reflects wanita, keseluruhan bilangan wanita dalam UMNO. Kalau Datuk tanya harapan hasrat saya sebagai pejuang wanita, sebagai membuat suara wanita, saya mahukan polisi 30% pembuat dasar itu diimplementasikan dalam parti. Bermakna 88 ini perlu dipilih. Dengan 8 orang ini, ia menggenapkan 30% wanita dalam pembuat dasar yang kita terjemahkan dalam UMNO itu sendiri. Barulah boleh kita terjemahkan orang lain, barulah orang boleh ikut. Kalau orang UMNO sendiri tidak ingin menerjemahkan dalam UMNO, menolak ke-88 calon ni, macam manalah kita nak convince ataupun yakin orang lain supaya menerima wanita, menerima dasar 30%. Jadi saya minta para wakilan pertimbangkanlah, bagilah peluang ke-88 orang ini supaya kita memperjuangkan dasar itu dalam kerajaan dan kita implementasikan dalam parti itu sendiri. Okey. Tok, kita nampaknya sudah masuk di pusingan yang penghujung. Datuk, kalau Datuk boleh memandang kamera ni, seolah-olah itulah perwakilan, itulah orang-orang UMNO yang akan mengundi Datuk nanti 160,000 orang itu. Apa seruan yang terakhir agaknya untuk program ini Datuk untuk sampaikan kepada mereka? Okey, saya ucap terima kasih kepada IMR kerana beri peluang dan saya mohon pada perwakilan, saya mohon doa restu, keizinan serta sokongan untuk saya menawarkan hikmat kepada parti dalam memperjuangkan perjuangan saya, perjuangan untuk wanita, untuk membawa suara wanita. Dalam masa yang sama, saya ingin memperjuangkan ekonomi kita untuk saya bawakan dalam Majlis Tinggi demi akar umbi, demi rakyat dan juga demi agama, bangsa dan negara. Para penonton, untuk wanita, memertabatkan wanita, kata Datuk tadi, untuk seluruh rakyat ini ialah melahirkan satu core usahawan-usahawan Bumiputera yang akan berada di satu tampuk di mana dia akan memegang ramai lagi usahawan-usahawan ini untuk memajukan Bumiputera supaya kek pembangunan negara, kuih pembangunan negara ini dapat dinikmati dengan sewajar, dengan kadar yang sewajarnya. Kita ucap terima kasih kepada Datuk Hamidah Osman yang merupakan pengurusi tekun sekarang ini dan seorang accountant, yang begitu berjasa kepada UMNO 30 tahun dalam UMNO, dan diharapkan Datuk dengan Datuk masuk dalam pertandingan ini, mudah-mudahan orang yang menonton ini akan menggunakan bijaksana mereka, keadilan mereka, mendengar daripada Datuk tadi untuk memilih Datuk barangkali sebagai salah seorang calon 25 dalam kerusi yang kosong dalam Majlis Tertinggi tersebut. Saya tak nak nombor ni, bagi saya nombor 25 tu pun jadilah. Okey. Para penonton, terima kasih kepada
Datuk Hamidah Osman sekali lagi bagi pihak IMR TV tu. Saya harap selepas ini pun Datuk akan dapat bersama dengan kita. InsyaAllah. Kita jemput, saya akan datang. Bawa tekun bersama dengan kita di sini tu, boleh kita war-warkan bersama-sama dan untuk kebaikan bersama. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.